Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita bagi topik yang kedua, iaitu matriks. Dan pada hari ini kita akan menyentuh tentang bagaimanakah untuk mendarab matriks dengan satu nombor. Buku teks muka surat 46. Okey. Muka surat 46. Kita akan melihat bagaimana untuk mendarab matriks dengan suatu nombor. Kalau pelajaran yang sebelum ni kita belajar tentang bagaimana untuk menambah dan menolak matriks. So hari ni kita akan tengok bagaimana kita boleh mendarabkan matriks itu dengan satu nombor. Okey, baik. Pendaraban matriks dengan suatu nombor ialah proses penambahan berulang. Okey. Jika matriks A didarabkan dengan suatu nombor n, okey, maka matriks A boleh ditambah dengan matriks A yang sama berulang sebanyak n kali, bergantung berapa nilai n tu. Okey, dan kita boleh tengok dekat sini dia punya tafsiran dia. Okey, dan jika n darab dengan satu matriks A, umpamanya A tu darab berapa kali n lah. Ringkas ceritanya adalah, kalaulah kita ada matriks A kan, contohnya kita ada, kata macam ni n tu adalah 3 kan, matriks A tu ada 1 kan, so dia akan dapat 3 kali A lah, 3A, 3 kali A, maksudnya penambahan tu A tambah A sebanyak 3 kali, kerana n kita adalah 3. Okey, kalau n kita 8 kali lah penambahan itu berlaku. 8 tambah 8 tambah 8. A tambah A tambah A tambah sampai dapat 8. Okey. A tambah A tambah A tambah A sampai dapat 8 lah. 8 kali. Itu maksud dia lah. Penambahan secara ulangan. Okey. Rumus ini bermakna setiap unsur dalam matriks A ditambah dengan unsur yang sama berulang sebanyak n kali. Okey. Tu saya kata tadi tu. Dia bergantung kepada nilai n. Jadi untuk mendarab suatu matriks dengan satu nombor, darabkan setiap unsur dalam matriks itu dengan nombor tersebut. Baik, kita lihat seterusnya. Okey, katalah diberi matriks A, iaitu A, B, C dan D. Okey, dan n ni adalah suatu nombor. Dia tak bagi tahu apa nilai n tu. N ni adalah suatu nombor. Okey, maka kita punya matriks itu akan jadi macam ni. N darab dengan A. Okey, maksudnya semua unsur dalam matriks A tu kan, kita ada A, B, C dan D kan, akan darab dengan n yang dekat luar ni. Semua akan darab. Okey. Ataupun kita boleh buat dia punya tafsiran lebih mudah. N ni akan jumpa setiap seorang dalam tu. Dia akan jumpa A, dia akan jumpa dengan B, dia akan jumpa dengan C, dia akan jumpa dengan D. Maka kita akan dapat NA, NB, NC, ND. Okey, ini yang dikatakan tadi tu, matriks tu, penambahan berulang. Okey, jadi semua unsur dalam set itu akan didarabkan dengan suatu nombor yang di luar matriks itu. Okey, dan n dikenali sebagai skalar. Okey, pendaraban matriks dengan suatu nombor dikenali sebagai pendaraban skalar. Kita akan lihat lebih lanjut contoh-contoh tentang pendaraban skalar. Baik, kita pergi seterusnya. Buku teks muka surat 46, contoh yang ke-11. Diberi D matriks D sama dengan negatif 5, 4, 2, 1. Okey. Dalam kes ini kita tak perlu nak tengok peringkat dah. Kalau sebelum ni kita kena buat pertimbangan tentang peringkat tu tak. Adakah peringkat ni sesuai tak untuk buat penambahan penolakan. Tapi untuk yang kes ni tak perlu. Okey, sebab tak kisah macam mana bentuk peringkat matriks tu, asalkan yang penting adalah dia punya nilai n tu yang di luar kotak matriks tu. Maka unsur n itu mesti darab dengan semua unsur dalam matriks. Okey, kita ada negatif 5, 4, 2 dan 1. Dia suruh kira ataupun hitung 3D. 3 ni maksudnya apa? Maksudnya 3 darab dengan matriks D. Itu maksud dia. Okey, jadi kita akan buat 3. Okey, kita buat kurungan matriks tu macam ni kan. Jadi kita masukkanlah unsur matriks tu 5 sini, 4, 2, 1. Okey, ini 3, ini adalah matriks D. Jadi apa akan berlaku adalah 3 ini yang keluar ni
dia akan berjumpa dengan setiap satu unsur dalam matrik itu. Maknanya 3 akan darab dengan negatif 5, 3 akan darab dengan 4, 3 akan darab dengan 2, 3 juga akan darab dengan 1. Setiap satu dia akan jumpa. Kalaulah matrik itu ada 6 unsur contohnya kan, maka 3 itu akan jumpa ke semua ke-6 unsur itu. Okey, tidak ada satu pun yang akan terlepas, semuanya akan berjumpa dengan 3. Okey, maka kita akan dapat sini negatif 3 darab negatif 3 darab negatif 5, kita akan dapat negatif 15. Okey, lepas tu 3 darab 4 kita akan dapat 12, 3 darab 2 akan dapat 6, dan 3 darab 1 akan dapat 3. Beginilah kesudahan apabila berlakunya pendaraban matriks dengan suatu nombor. Boleh Tetapi kena ingat, dia bergantung juga kepada simbol. Okey, simbol positif negatif tu tetap diambil kira. Contohnya macam ni lah. Okey, 3 positif darab dengan negatif 5, maka jawapan kita akan dapat negatif 15. Okey, maka apa akan jadi kalau 3 tu negatif? Kalau 3 tu negatif, jawapan kita akan berubah lah. Kalau sini negatif 3, maknanya 3, negatif 3 darab dengan negatif 5, kita akan dapat positif 15. Okey, so yang ni kena ingat. Maknanya nilai ataupun simbol positif negatif itu turut berubah bergantung kepada simbol yang ada pada N. Okey, maka ini kita harus beri perhatian. Jadi selesai yang ni, kita tengok B pula. Dia suruh hitung negatif 1/2 D. Maksudnya ini akan jadi negatif 1/2 darab dengan matriks D. Okey, jadi kita pun terus buat, letakkan negatif 1/2 ni kat luar. Maka negatif 1/2 ni akan darab dengan negatif 5, darab dengan 4, darab dengan 2, darab juga dengan 1. Dia akan jumpa setiap satu dalam unsur matriks D itu. Okey, jadi kita selesaikan, kita akan dapat jawapan kita yang di bawah ini. Okey, cuma untuk melibatkan pecahan, mungkin ramai yang pelajar keliru. Bila kita dalam pecahan, seelok-eloknya jawapan kita dalam pecahan jugalah. Okey, sebab kita ni dan soalan B ni melibatkan pecahan, maka jawapan kita biar dalam bentuk pecahan juga. Okey, walaupun tak salah kalau kita buat dalam bentuk perpuluhan. Sebab ada pelajar, dia bila jumpa pecahan, dia akan terus convert kepada perpuluhan. Okey, tapi dalam kes ini, saya lebih suka anda menggunakan pecahan bergantung kepada soalan. Soalan kita N itu, N ini kan, N ni adalah negatif 1/2. Jadi biar dalam bentuk pecahan jawapan akhir kita. Okey, maka apa akan berlaku kalau darab dengan 5? Cara kerja kita adalah negatif 1/2 darab dengan negatif 5. Macam ni. Bagaimana boleh jadi 5/2? Baik, mula-mula tengok simbol negatif ni, negatif akan jumpa dengan negatif. Jawapan aja mestilah positif. Pertama, strike dia punya simbol dulu. Selesai simbol, barulah kita darabkan nombor dengan nombor. Okey, baik. Macam mana jadi 5/2? Yang 5 ni, oleh kerana tak boleh potong dengan 2. Biasanya kalau pecahan, kita akan buat macam ni, betul tak? Ini biasa yang kita jumpa dalam pecahan. Biasanya kalau pecahan, contohnya saya bagi 1/2 darab dengan 6. Kita akan potong, betul tak? Boleh potong sebab ini adalah masuk sifir yang sama, sifir 2. Maka ni 1, ini adalah 3. Tapi kalau jumpa sifir yang tak boleh kita potong, okey, jumpa sifir yang tak boleh kita potong, apa kita buat? Maka kita naikkan dia ke tingkat atas. Semula negatif 1/2 sini darab dengan negatif 5. 2 dengan 5 ni tak boleh kita potong sebab sifir tak masuk. Maka apa kita buat? 5 ni akan terus jump. Dia akan terus naik atas, jumpa dengan 1. 5 darab 1. Maka kita akan dapat 5 ke atas, bawah dia 2. Boleh? Yang ini kena pegang betul-betul. Maknanya kalau kita jumpa pecahan darab dengan satu nombor bulat, integer sebagainya, kalau boleh kita potong, kita potong ikut sifir yang sesuai. Tapi kalau tak boleh potong, maka dia akan jadi macam ni, bertingkat. Okey, naikkan nombor tu ke atas, darab dengan perkali ke atas tu, maka dia akan jadi bertingkat macam ni. So jawapan kita yang bawah ni adalah 5/2. Boleh Saya tak nak nanti pelajar bimbang, dia confuse, maka dia buat dalam bentuk perpuluhan. Sedangkan kita punya soalan N tu adalah pecahan.
Maka seelok-eloknya biarlah jawapan akhir kita juga dalam bentuk pecahan. Okey? Baik, saya buka soalan setakat ni. Kalau nak bertanya, silakan. Ada yang tak faham ke? Ada? Semua okey? Okey. Boleh Baik. Sekali lagi sebelum kita beralih ke contoh lain, sekali lagi saya ulang. Yang ni mudah je sebenarnya. Cuma pastikan N itu iaitu nombor yang akan berjumpa dengan matriks itu, nombor itu N itu mesti darab dengan semua unsur dalam set itu, dalam matriks itu. Tak kira berapa banyak mana pun unsur, kalau dia 4 ke 2 ke 6 sekalipun, setiap satu unsur itu kena darab dengan N yang dekat luar. Boleh? Dan tolong pastikan simbol positif negatif itu diambil kira. Jangan cuai Kadang-kadang pelajar dah darab betul, tapi kecuaian simbol negatif positif menyebabkan jawapan kita adalah salah. Jadi tolong ingat tentang perubahan simbol sekiranya berlaku pendaraban. Baik. Contoh ke-12 muka surat yang sama. Tak? Muka surat 48. Buku teks muka surat 48, contoh yang ke-12. Kita ada diberi P sama dengan kita ada 7, 9, negatif 3, 8, 6, 12. Dan Q 2, negatif 3, 1, 5, 0, 4. Okey, ada dua matrik dibagi. Dan dia suruh hitung 3, hasil 3 darab dengan P tolak Q. Baik. Dekat sini, apa yang kita perlu buat adalah kita kena declare dulu, tulis dalam bentuk matriks. Jadi maknanya kalau kita tengok sini 3 kat depan kan, ni 3 depan kan, 3 dah kat depan. Oleh kerana P ni dalam kurungan, dalam P tolak Q tu dalam kurungan, kita buat kurungan. Okey, nak buat petak boleh, tapi dia petak kan, kalau kita buat petak dia sama dengan matrik pula kan. Better kita buat dalam bentuk kurungan yang biasa macam ni, tapi cuma besar sikit lah. Okey, masukkan matrik P. Matrik P kita adalah macam ni lah, 7, 9, negatif 3, 8, 6, 12. Tutup kurungan. Okey, oleh kerana dia tolaklah macam ni. Kita pun buat macam ni satu lagi. Untuk Q pula, 2, negatif 3, 1, 5, 0, 4. Tutup kurungan. Okey, ini adalah P tolak Q. Itu maksud dia. Bagaimana kita boleh transfer balik dalam bentuk yang dikehendaki dalam soalan. Soalan nak adalah 3 darab dengan matriks P tolak Q. Ini bermakna tugas utama kita yang pertama kena buat adalah tolakkan dululah. Okey, tolakkan P dengan Q ni. Jadi ni P kan, ni P ni Q, selesaikan tu dulu. Kita dah belajar sebelum ni cara untuk selesaikan penolakan dan penambahan. Maka selesaikan P tolak Q dulu, barulah kita darab dengan 3. Okey, jangan kita darab 3 dulu, nanti akan dapat jawapan yang berlainan. Okey, kita selesaikan dalam kurungan dululah. Baik, so sekarang apa nak buat? Okey, 7 first place tempat yang pertama akan tolak dengan tempat yang pertama. 7 tolak 2 dapat 5. Nampak 9 tolak negatif 3. Okey, maka kita akan dapat 12. Sebab 9 tolak negatif 3, yang ini akan jadi tambah. Maka 9 tambah 3, 9 tambah 3, kita akan dapat 12. Okey, boleh? Lepas tu kita akan selesaikan seterusnya. Maka kita akan dapat jawapan sebeginilah. 5, 12, negatif 4, 3, 6, 8. 3 ni kita follow dulu. Selepas itu, selepas selesai P tolak Q, barulah 3 ini akan darab dalam jumpa 5, jumpa 12, jumpa 4, negatif 4, jumpa 3, jumpa 6 dan jumpa 8. Dia akan jumpa setiap satu unsur dalam matriks yang kita dapat tadi tu. Maka jawapan akhir kita adalah seperti berikut: 15, 36, negatif 12, 9, 18 dan 24. Perhatikan, jawapan akhir kita tetap dalam bentuk matriks. Jangan keluarkan nilai, sebab dia tak cari nilai pun. Dia tak suruh cari nilai. Okey, dia suruh hitung sahaja apakah kesudahan matriks P tolak Q darab dengan 3. Itu je. Tidak kesudahan. Jadi kesudahan kita, jawapan akhir kita tetap dalam bentuk matriks, iaitu dalam bentuk kurungan. Okey? Melainkan kalau soalan kata
hitung nilai X dan Y contohnya. Nak cari nilai dalam unsur. Okey, ataupun nilai bagi unsur lah. Maka barulah kita keluarkan. Okey, kalau tak kita buat dalam jawapan kita dalam bentuk kurungan matriks. Boleh? Baik, kita pergi seterusnya. Muka surat 48. Contoh ke-13. Okey, contoh ke-13. Soalan A. Diberi 1/2 darab dengan 4, 12 tolak X negatif 3 sama dengan 5Y. Hitung nilai X dan Y. Kat sini nanti cuba tengok keywords ni. Dekat sini barulah kita bawa keluar daripada kotak matriks tu. Sebab dia hitung nilai X dan Y. Okey, dan X dan Y itu adalah satu nilai yang kita tak tahu, tapi ada dalam matriks. Maka ketika ini jawapan akhir kita nanti harus kita bawa keluar daripada kotak matriks tu. Jadi harap boleh faham kehendak soalan. Okey, kita tengok macam mana nak buat yang pertama. Okey, so yang sini kita selesaikan ini dulu. Ini 1/2 ni darab dengan 4 dapat 2. Betul kan? 1/2 darab dengan 4 kita potong 2, 1 sini 2, 2. Kita akan dapat 2 lah. So jawapan kita 2 sini. Okey, ni 2 ni 2. Lepas tu 1/2 darab dengan 12. Kita akan dapat 6. Boleh? Lepas tu yang lain ni salin balik lah. Nampak X negatif 3 ni dengan 5Y salin semula. Step yang kedua. Step pertama susun balik kan. Sebenarnya ni bukan step pertama pun. Ini kita salin soalan. Ini adalah step pertama. Okey, step pertama kita selesaikan ini dulu. Step yang kedua barulah kita selesaikan yang tolak ni. 2 tolak X kita buat dalam sini. 2 tolak X lah. Kan? Sama dengan 5. Dan 6 tolak negatif 3 kita akan dapat Y. Ini step yang kedua. Boleh? Yang step kedua ni adalah proses penambahan dan penolakan yang biasa. Okey, yang biasa kita buat lah. Cuma sekarang bila jawapan akhir, oleh kerana kita nak tahu nilai X dan Y, maka kita kena buat dalam bentuk persamaan linear. Masa inilah kita bawa keluar dalam kita bawa keluar dalam bentuk persamaan linear dan kita keluar daripada kotak matriks. Kita akan buat persamaan macam biasa. Jadi contohnya macam ni. Okey, so 2 kita buat yang pertama dulu. 2 tolak X sama dengan 5. Maka sini X kan, negatif X sama dengan 5. 2 bawa ke sana, negatif 2 lah. So negatif X sama dengan sini 3. Dan akhir sekali, jawapan akhir, nilai huruf tidak boleh negatif. Maka negatif tu kita akan bagi ke, kita akan dapat X sama dengan negatif 3. Okey, so jawapan kita adalah X negatif 3. Okey, dan cari Y sama juga. Kita akan buat macam mana? Okey, kita buat persamaan linear juga untuk cari nilai Y. 6 tolak kurungan negatif 3 sama dengan Y. Ikut baris ikut baris. Jadi ini kita permudahkan, dari tambah 6 tambah 3, maka Y kita adalah 9. Y kita adalah 9. Okey, nampak jawapan akhir kita bawa keluar daripada kotak matriks. Okey, maka kita declare X tu negatif 3 dan Y tu sama dengan 9. Okey, selesai soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Diberi 4R. Ni 4R maksudnya R tu adalah matriks lah. Cuma tak tahu berapakah bentuk matriks R tu. Okey. Tambah 9, 0, 2, negatif 3 sama dengan negatif 3, 4, 10, 1. Hitung matriks R. Maknanya jawapan akhir kita dalam bentuk matriks. Sebab dia tanya pasal matriks. Dia suruh hitung matriks. Jadi jawapan akhir kita mesti dalam bentuk matriks lah. Okey, sekarang macam mana kita tahu dia punya jawapan akhir tu sama je, dia punya peringkat sama, iaitu 2 kali 2. Okey, dia tengok sini lah. Dia punya lawan dia pun sama. Lawan dia ni peringkat 2 kali 2 juga. Ini pun sama. Peringkat dia 2 darab 2. Tentulah kita punya matriks R itu, walaupun kita belum buat lagi, kita dah boleh bayangkan jawapan yang akan terhasil nanti adalah dalam bentuk 2 darab 2 juga. Maksudnya peringkat yang sama. Okey, baik.
Sekarang kita mula macam nak jawab. Okey. Dia macam persamaan linear jugalah. Contohnya kalau kita macam ni apa? R lah macam ni kan. R tambah dengan 2 sama dengan 4 kan. Maknanya kita nak cari nilai R ni, tentu kita akan pindahkan 2 ni kan. Nak cari R kita akan pindahkan 2. Jadi R sama dengan 4 tolak 2. Begitulah konsep yang kita nak jawab untuk soalan B. Maknanya untuk cari matriks R itu, jadi kita pindahkan terlebih dahulu, yang ini kita pindahkan dulu ke kanan. Maka dia akan jadi tolak sebab asalnya adalah tambah. Maka bila kita bawa ke kanan akan jadi tolak. Okey. Simbol kekal, simbol tak tukar Simbol sama je. Kedudukan pun sama. Cuma sekarang ni dari segi dia punya nilai simbol asal matrik itu. Asalnya sini adalah tambah. Maka bila kita pindah dia akan jadi tolak. Sama macam konsep persamaan linear lah. Okey. Jadi seterusnya apa nak buat? Sebelah sini akan berlaku pertarungan yang biasa. Okey. Tolak. Okey, sebab dia bagi tolak kan. Maka negatif 3 tolak 9 akan dapat negatif 12. Boleh. 4 tolak 0 akan dapat 4. Boleh jadi kita tolak macam biasa, ikut kedudukan yang betul. Okey. Maka kita akan dapat jawapan kita negatif 12, 4, 8, 4. Yang ni. Okey. Setelah kita tolakkan matrik itu. Okey. Sekarang apa nak buat? Dia sama macam persamaan linear jugalah. Kan? Macam ni Oleh kerana kita ada 4R, umpamanya 4R sama dengan 12 lah kan. Jadi untuk cari R, tentu kita akan pindahkan R4 ni ke kanan. Akan jadi bahagi kan. 12 bahagi 4. Samalah macam tu. Okey. Okey, cuma dalam matriks ni dia tak ada bahagi. Dia tak ada bahagi macam tu. Maka tak bolehlah kita tulis macam ni. Tak bolehlah kita tulis, walaupun kita faham konsep pindah tu, tak boleh kita tulis macam ni. Maksudnya 4R sama dengan macam ni kan. Negatif 12 4 8 4. Kita faham konsep tu, pindahkan 4. Maka kita pun buat macam ni. R sama dengan negatif 12 4 8 4 bahagi dengan 4. Yang ni salah. Tak ada bentuk macam ni. Okey. So apa yang berlaku adalah, okey, bila kita bagi 4, sebenarnya dia sama konsep dengan 1/4. Okey. Tak percaya? Baik, tengok Kalau 1/4 ni darab dengan, katalah nombor macam ni katalah nombor dia 7 lah, 7 kan. 7 ini kita boleh darab dengan atas, darab dengan 1. Maka dia akan jadi 7/4. Sama lah konsep macam ni. Asalnya kita faham bahawa bila nak dapatkan R tu, kita akan pindahkan 4 ke kanan, akan jadi bahagi. Tapi bahagi macam ni tak boleh. So apa yang berlaku adalah kita boleh buka balik, kita boleh jadikan dia sebagai 1/4. Maksudnya adalah kita boleh jadikan dia sebagai macam ni. Kat sini saya buat 1/4 darab dengan matriks itulah negatif 12 4 8 4. Okey. Ini bila kita pecahkan balik. Kalau kita gabung, dia akan jadi macam ni lah. Bertingkat macam ni. Boleh faham konsep tu? Konsep yang sama lah yang bagi tu, yang saya terang ni. Kalau faham konsep ni, maka awak berterima macam mana jadi 1/4. Okey. Daripada bahagi kita boleh pecahkan jadi darab. Boleh So sekarang ni tinggal R lah seorang-seorang sebelah kiri. Setelah 4 ni pergi ke kanan, jadi 1/4. Okey. Lepas ni apa nak kena buat? Barulah 1/4 ini darab dengan 12 akan dapat negatif 3. 1/4 darab dengan 4 kita akan dapat 1. 1/4 darab dengan 8 akan dapat 2. 1/4 darab dengan 4 akan dapat 1. Maka jawapan akhir kita adalah negatif 3, 1, 2, 1. Ini adalah untuk matriks R yang kita cari. Boleh? Baik, saya buka soalan setakat ni. Silakan. Ada nak bertanya? Tak faham ke macam mana? Boleh? Macam mana? Okey ke?
Okey. Okey Faham setakat ni? Boleh Okey, baik. Kalau faham, okey, nanti jika ada masa anda boleh tengok QR code ni boleh imbas guna handphone anda, di mana ada kaedah menggunakan kalkulator saintifik untuk melakukan pendaraban secara skala ni. Okey, maknanya kalau manual kita buat darab dalam lah kan, unsur itu ataupun n itu darab dalam matriks. Kita akan darab dengan semua unsur. Juga boleh kita gunakan kalkulator saintifik untuk lebih mudah. Tetapi kena ingat walaupun kita guna kalkulator tu untuk membantu kita semak jawapan saja. Tak boleh kita gunakan 100% untuk terus buat jawapan, sedangkan dalam matematik SPM utama ketah 2 mesti dibuktikan dengan jalan kerja. Jalan kerja yang saya masukkan adalah yang ni lah. Okey, ada proses penolakan macam ni. Tolakkan kan. Lepas tu darab dalam ni kan. Okey, lepas darab tu apa yang akan jadi? Dapat jawapan akhir. Proses-proses ni harus dibuktikan, harus ditunjukkan dalam jalan kerja kita. Kalau tak dapat markah. Okey, walaupun hakikatnya kita boleh terus kira guna kalkulator, tetapi untuk SPM harus dibuktikan dengan jalan kerja, terutama bagi ketah 2. Okey, kalau tak ada soalan kita pergi seterusnya. Baik, contoh ke-14 buku teks muka surat 48 dan 49. Okey, muka surat 48 hingga 49. Contoh ke-14. Okey, dalam bentuk masalah pula. Purata bilangan kenderaan di suatu kawasan parkir untuk setiap hari bagi 5 hari bekerja. Okey, untuk 5 hari untuk 5 hari bekerja diwakili oleh jadual X. Ini untuk 5 hari Dan jadual Y pula mewakili purata bilangan kenderaan pada hujung minggu. Wah, ni kebat ni sebab dia tak bagi direct nombor tu. Okey, Y mewakili purata bilangan kenderaan pada hujung minggu. Hujung minggu berapa hari ada? Sabtu dan Ahad. Jadi 2 hari je sini. Ini penting sebab kalau kita tak tahu, kita tak dapat nak mula macam mana nak start. Sebab tak ada dapat point. Sedangkan point tu dalam bentuk ayat, kita harus pandai tackle point tu. Okey, jadual X itu untuk 5 hari bekerja. Jadual Y untuk 2 hari. Hujung minggu 2 hari, Sabtu Ahad. Okey, jadi apa nak buat? Kita buat dia punya statement pertama. Maksudnya 5 hari ni 5 hari darab X. 5 hari darab matriks X. Ni semua akan jadi matriks ni. Yang ni kan akan jadi matriks. Namanya matriks X. Yang ni pula akan jadi matriks Y. Nampak? Inilah penggunaan matriks dalam kehidupan seharian, terutama dalam bidang statistik. Okey, nak mentafsir data, kita buat dalam bentuk pengiraan matriks. Okey, jadi 5X ni mewakili 5 hari bagi untuk yang ni lah. 5 hari bekerja untuk jadual X dan 2 hari di hujung minggu tu untuk jadual Y. Maknanya 5X tambah 2Y. Okey, apa yang berlaku adalah X dengan Y tu kita akan tulis balik dalam bentuk matriks. Ni adalah matriks X tadi tu. Setelah kita bawa dalam bentuk matriks akan jadi macam ni. 42, 8, 20, 11. Dan tambah dengan 2 darab matriks Y, iaitu 25, 5, 12, 3. Nampak Dekat sini peranan 5 dan 2 tu adalah 5 ni adalah N lah dengan 2 ni. Okey, 5 dengan 2 tu adalah N. Okey, manakala yang X dengan Y, jadual itu akan berubah menjadi matriks. Boleh? Sekarang apa nak buat ialah selesaikan macam biasa. Mula-mula darab dulu. Selesaikan 5 kan? 5 darab dengan 42, 5 darab dengan 8, 5 darab dengan 20, 5 darab dengan 11. Maka kita akan dapat jawapan kita 210, 210, 40, 100 dan 55. Untuk matrik yang seterusnya 2 darab dengan 25, 2 darab dengan 5, 2 darab dengan 12 dan 2 darab dengan 3. Maka jawapan kita akan dapat 50, 10, 24, 6. Okey. Okey, lepas tu kita akan tambah seperti biasa. Tambah seperti biasa. Okey. Maknanya 210 ni akan tambah dengan 50. Kita akan dapat 260.
Lepas tu 40 tambahkan dengan 10, kita akan dapat 50. 100 akan tambah dengan 24, kita akan dapat 124. Dan 55 tambah dengan 6, kita akan dapat 61. Inilah kesudahan yang kita cari. Okey. Boleh. Jadi ini jawapan kita setelah kita buat penjaraban matriks dengan suatu nombor. Okey. Sebelum kita berakhir, jangan lupa ini adalah latih kendiri 2.2b soalan kedua dan 6, muka surat 49. Sekali lagi saya ulang, latih kendiri 2.2b soalan kedua dan soalan ke-6, muka surat 49. Baik, saya buka soalan setakat ni, silakan. Kalau ada yang nak bertanya. Ada tak? Boleh ke setakat ni? Ustaz. Ya, silakan. Ustaz nak sambung ke apa ni? Ustaz nak kat habis lah? Dah habis dah. Oh dah habis? Kita habis Ustaz sampai boleh tengah. nak tanya latih kendiri 2.1 Baik, lepas ni Okey, baik. Jangan untuk yang malam ni, setakat ni. Ada tak nak tanya? Untuk setakat yang seterang ni, ada tak nak tanya? Ya, silakan. Ustaz. Ya, 5x tambah 2y tu. Kan tadi yang 4R tu kan, kalau kita pindahkan jadi 1/4 kan? okey. Jadi kenapa tak tukar 1/5 ke 1/2? Okey, sekarang ni kita belum lagi operasi yang lebih, orang kata lebih macam ni kita belum buat operasi lagi sebenarnya. Kita baru nak declare dalam bentuk matrix. Yang ini jadual X ni akan jadi matrix kan. Darab dengan 5 hari dulu. Ni 5x. Okey. Sebenarnya kalau saya tak pindahkan ke kanan, jangan saya rasa awak confuse tau. Awak akan ingat saya akan pindahkan 5 ke kanan. Tak, sebenarnya ni adalah jalan kerja sebelah kiri boleh. Cuma dia nak bezakan je. Okey. Asalnya dia macam ni. 5x tolak 2y. Maknanya tanpa ada kiri kanan pun awak dah boleh mula terus buat. Maknanya di sini 5 darab dengan matrix X. 42, 8, 20, 11. Contohlah macam tu kan. Tutup kurungan, tambah tolak. Tolak kan. Kenapa dia tambah? Betul tambah. Tak nampak ni, tambah. Tambah, itulah tambah Tambah. Okey. Jadi tambah sini 2 kurungan matrix Y pula 25, 5, 12, 3. Okey? Nampak tak? Saya tak pindahkan kiri kanan. Saya terus buat je. Maka jawapan akhir nanti kita akan dapat jawapan samalah, iaitu sini 260 124 5061. Okey? Boleh Aina? Jadi yang tadi tu kita buat dalam persamaan linear. Kita akan pindahkan 4 itu ke kanan sebab melibatkan darab. Macam ni kan. Tapi yang ini kita darab juga tapi kita buat dalam satu bahagian. Okey? Tak ada unsur sebelah kanan yang dipindahkan. Sebenarnya yang ini semua ni dalam satu side yang sama. Kalau tak ada kiri kanan pun kita buat terus satu side yang sama boleh. Macam ni saya buat ni. Macam ni kan. Saya tak ada buat kiri kanan. Saya buat sekaligus je terus. Saya declare 5 darab X tambah 2 darab Y. Terus dia buat. Pun boleh, tak ada masalah. Cuma dalam ni, yang dalam jawapan ini, dia buat lebih, lebih orang kata nampak lebih teratur lah maksudnya kan. Kalau ikutkan, awak buat sehala macam ni pun boleh. Terus dia buat gambar bawah. Pun boleh. Cuma dia nak bagi tahu bahawa lepas ini, apa yang berlaku. Maknanya 5 ni stay, 2 pun stay. Cuma kali ni, X itu akan berubah jadi matrix lah. Juga dengan Y. Dia terus tukar dalam bentuk matrix. Okey? Dalam kes ni tak ada melibatkan perpindahan kiri dan kanan. Dia hanya terus kekal sampai ke bawah. Boleh? Itu berbeza dengan soalan tadi. Soalan tadi tu ada unsur yang kita pindahkan ke kanan, ada unsur yang masih dekat kiri. Lepas tu dekat kiri tu pula ada pula pun boleh ubah darab dengan huruf matrix yang tak tahu. Jadi itu menyebabkan kita terpaksa pindah jadi dalam proses bahagi. Okey? Boleh Ada lagi soalan lain? Silakan nak tanya. Ada tak? Tak ada? Okey, jangan lupa tutorial kita. Baik, kalau tak ada, kita akan berakhir dulu setakat ini. Jadi kita akan jumpa pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.